Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. MB Kedah, MB Lato-Lato Kantoi habis sahabat-sahabat semua di dalam Dewan Rakyat. Sebentar tadi ya apabila YB Akmal Menteri membuat pencerahan dan juga pendedahan walaupun cuba dipertahankan oleh mantan menterinya yaitu Timbalan Presiden kalau saya tidak silap. Tapi akhirnya sahabat semua, semuanya terbongkar. Mereka hanya tahu mau untuk menyalahkan kerajaan persekutuan, tetapi bila gagal, ya bila tidak dapat menunaikan janji mereka kepada rakyat Kedah, mereka salahkan kerajaan persekutuan. Jadi sahabat semua menarik ya untuk kita ikuti apa sebenarnya yang berlaku dan apakah ya pertuduhan dan juga MB Lato-Lato ini salahkan pihak kerajaan persekutuan. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan Anda sahabat-sahabat semua ya untuk menonton video ini. Saya cari dulu, belum saya sedia dulu. Alright, so ini dia. Taufik bin Johari, Sungai Petani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tunggu litar lumba SP siap punyalah lama. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Sungai Petani atas keprihatinan dalam isu air di negeri Kedah. Secara keseluruhannya, terdapat 5 projek pembinaan loji rawatan air ataupun LRA yang masih dalam pembinaan, iaitu LRA Jenun Baru, LRA Lubuk Buntar Lama, LRA Bukit Selambau dan LRA Sungai Limau, yang mana pembiayaan ini adalah melalui kaedah geran daripada Kerajaan Persekutuan, dan LRA Pelubang pula melalui pembiayaan daripada pinjaman Kerajaan Persekutuan. Jumlah keseluruhan kelima-lima projek ini bernilai RM859.05 juta. Dan projek ini kesemuanya sepenuhnya dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Kelima-lima projek ini akan menstabilkan bekalan air terawat ke daerah Baling, Kubang Pasu, Kota Star, Pendang, Yan, Bandar Baru dan juga Parlimen Merbuk. Saya pun telah mengadakan lawatan ke tapak untuk melihat status pembinaan terkini pada 28 dan 29 Januari yang lalu. Didapati bahawa projek LRA Bukit Selambau kini telah berada dalam status sakit, iaitu tarikh asal sepatutnya siap adalah pada 2 Disember 2023, telah dianjakkan kepada 26 Jun 2024 setelah menerima EOT. Kemajuan fizikal ketika ini sebenar 24.47%, berbanding kalau ikut jadual Tan Sri Speaker sepatutnya 56.29%, iaitu lewat lebih 30%. Projek ini berjumlah, geran tadi berjumlah RM129.4 juta. Namun, semakan seterusnya mendapati bahawa terdapat satu lagi projek LRA yang berstatus sakit di Kedah, iaitu projek LRA Sungai Limau. Kalau ikut tarikh siap asal adalah pada 28 Oktober 2023, kini telah pun dipinda kepada 25 April 2024 setelah menerima EOT. Kalau kita tengok kepada kemajuan fizikal, sebenar 21.1%, tetapi kalau ikut jadual sepatutnya 71.61%, berlaku kelewatan lebih 50%. Projek ini dilaksanakan melalui geran seperti disebut tadi berjumlah RM89.8 juta. Jadi secara kos keseluruhan untuk dua projek sakit di Kedah bernilai RM219.2 juta, dan sekiranya projek ini tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang dijadualkan, jangkaan akan berlaku gangguan bekalan air kepada 80% pengguna di daerah Baling dan juga Kuala Muda. Susulan lawatan tersebut juga, saya dan kementerian telah pun meminta melalui agensi di peringkat negeri supaya pihak kontraktor mengemukakan pelan pemulihan ataupun recovery plan dengan izin untuk memperbaiki prestasi kerja, termasuklah menambah bilangan pekerja dan meningkatkan peratusan kerja yang jauh ketinggalan berbanding jadual. Bagi persoalan kedua daripada Sungai Petani, Kementerian telah mengambil langkah intervensi terhadap negeri yang mempunyai rizab simpanan air yang rendah secara asasnya seperti berikut. Pertama,
meneroka dan melaksana pembinaan sumber air baharu dari semasa ke semasa seperti pembinaan takungan air pinggiran sungai ataupun TAPS dan sebagainya berdasarkan kajian keperluan sumber air. Kedua, pembinaan loji rawatan air baharu dan menaik taraf loji rawatan melalui PAAP supaya selari dengan pertumbuhan pembangunan negeri. Ketiga, pengurangan kebocoran dan penggunaan air secara berhemah. Dan terakhir sekali, penggunaan alat cekap air, penggunaan air alternatif dan lain-lain. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, saya jemput Sungai Petani. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan dan telah pun turun sendiri untuk melihat keadaan semasa di negeri Kedah. Pada tahun 2020, Kerajaan Negeri telah mengatakan bahawa Kerajaan Persekutuan telah memberikan sejumlah wang sebanyak 900 juta ringgit dan projek ini dijangka siap pada tahun 2023. Dan kalau kita lihat sampai ke hari ini, masalah air di negeri Kedah ini menjadi satu mimpi ngeri untuk rakyat negeri Kedah. Dan baru-baru ini Kerajaan Negeri mendakwa bahawa kelewatan naik taraf ini disebabkan kenaikan kos bahan binaan dan telah mendakwa bahawa Kerajaan Persekutuan lewat untuk dan tidak melayan permohonan variation of prices VOP daripada Kerajaan Negeri. Dan adakah Timbalan Menteri boleh menjelaskan situasi sebenar dan adakah Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan boleh duduk dengan baik, dengan elok dan pada akhirnya ini memberikan manfaat kepada rakyat negeri Kedah khususnya. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Saya rasa merujuk kepada sidang media yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Besar Kedah, yang mana respons saya dakwaan beliau itu adalah tidak betul, tidak tepat. Sebab kalau kita tengok dari satu sudut peningkatan kos binaan itu sememangnya berpunca daripada peningkatan sebagai contoh harga semasa, harga barang binaan seperti besi, pasir dan lain-lain yang tertakluk kepada kelulusan pekeliling dan boleh dituntut melalui permohonan perubahan harga yang mana Sungai Petani sebut tadi VOP. Cuma dalam kes ini, Tan Sri Speaker, permohonan VOP ini sebenarnya perlu dikemukakan kepada Kerajaan Negeri kerana berada di bawah tanggungjawab dan diurus sendiri oleh Kerajaan Negeri kerana dalam projek-projek ini Kerajaan Negeri adalah agensi pelaksana. Jadi tidak timbul isu seolah-olah Kerajaan Persekutuan tidak mahu membenarkan VOP kerana VOP ini mohon dengan Kerajaan Kedah sendiri. Tetapi sekiranya bila kenaikan itu melangkaui harga shilling projek yang telah ditetapkan, maka agensi berkenaan, iaitu kalau dalam kes ini Kerajaan Negeri perlu mengemukakan permohonan NOC kepada kementerian yang dipanggil Notice of Change ataupun NOC. Jadi NOC ini biasa pula kelazimannya berlaku kerana berlaku perubahan dalam permohonan asal. Contohnya harga shilling itu naik, tetapi selalunya ada juga berlaku sebagai contoh penambahan skop kerja. Bila skop kerja bertambah dan kita expect, kita jangka kos itu akan bertambah. Cuma berdasarkan rekod, saya telah semak seawal pagi ini pun, kementerian sebenarnya tidak menerima, belum lagi menerima sebarang permohonan NOC daripada Kerajaan Negeri untuk kedua-dua projek sakit ini. Jadi bagi peringkat kami, memang kita nak bekerjasama, tetapi jangan menuding jari kepada Kerajaan Persekutuan seolah-olah nak memangsakan mana-mana pihak. Sebenarnya kita nak siapkan projek ini, dana pun kita dah peruntukkan, cuma nasihat kita supaya projek ini dibuat dengan sebaik mungkin sehingga siap. Dan sebagai konteks yang berbeza kepada Sungai Petani, yang mana saya cuba terangkan juga kepada umum bahawa pada masa yang sama, dalam tempoh ketika yang lebih kurang hampir serupa, terdapat juga pembinaan projek LRA yang lain di negeri lain. Contohnya yang saya kemukakan itu di Johor, LRA Sultan Iskandar. Alhamdulillah dapat disiapkan mengikut garis masa yang ditetapkan seperti mana jadual. Jadi insya-Allah niat kita nak membantu, cuma kita mohonlah kerjasama supaya projek LRA Kedah ni dapat diselesaikan sebaik mungkin. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Silakan. Terima kasih. Pertama saya ingin dapat penjelasan. Apa disebut tadi projek ini adalah projek geran Kerajaan Persekutuan. Dan sebahagian itu ialah pinjaman pada Kerajaan Negeri melalui PAAP.
bagaimana projek ini perlu dapat sebab agensi kerajaan negeri ialah pelaksana, bukan pembiaya. Sepatutnya bila berlaku VOP, Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab untuk menambahkan kos kepada projek. Adapun NOC ialah perubahan skop projek. Itu saya rasa kita clear. Tapi saya perlu jelas bahawa oleh kerana pembiayaan daripada Kerajaan Persekutuan, bebanan itu tidak seharusnya diberi pada kerajaan negeri. Kerajaan negeri hanya agensi pelaksana, bukan pembiaya. Jadi kita clearkan bahawa ini mesti penambahan itu mesti ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan yang beri geran kepada kerajaan negeri. Yang kedua ialah negara kita dua ekstrim. Waktu banjir kita punya air yang sangat banyak. Kemudian waktu kemarau kita ada beban masalah bekalan air. Saya ingin dapat penjelasan tentang empangan bekalan air, bukan empangan elektrik. Empangan bagi bekalan air. Mungkin data ni perlu bertulis. Kedah negeri utara sebab El Nino ni akan berlaku pelanjangan sampai pertengahan tahun ini dan dia mendatangkan kesan yang besar kepada sektor pertanian. Saya dapat penjelasan tentang berapa banyak jumlah empangan bekalan air mengikut negeri-negeri di Semenanjung. Terima kasih. Mungkin ini betul lah sebab data agak detail. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Kubang Kerian atas persoalan selaku mantan menteri. Di sini mungkin saya cuba bantu menerangkan perbezaan antara VOP dan juga NOC. Apabila kerajaan, tak kiralah mana-mana kerajaan, memutuskan untuk mengadakan sesuatu projek, maka ditetapkan harga shilling. Kemudian diserahkan kepada agensi pelaksana. Dalam kes ini memang terdapat permintaan daripada kerajaan negeri yang memohon untuk mereka melaksanakan sendiri. Jadi dalam kes ini, apabila harga shilling itu ditetapkan, proses menguruskan projek itu yang diuruskan di peringkat negeri, yang mana untuk di peringkat negeri itu juga pemilihan itu akan menentukan kos projek berdasarkan pemilihan yang dibuat. Maka memang akan berlaku sebenarnya kos projek itu berada di bawah harga shilling. Jadi sebab itu peranan SO ataupun peranan di peringkat pelaksana itu dalam keadaan bila berlaku perubahan dalam isu ini, berlaku perubahan kos binaan. Ikut syarat sebenarnya boleh kemukakan kepada SO, kepada agensi pelaksana sebab harga shilling itu masih di paras yang lebih tinggi. Jadi selagi perkara itu boleh diuruskan sebenarnya sehinggalah mencecah harga shilling dan bila berlaku pertimbangan di peringkat agensi pelaksana bahawa kos itu telah melangkaui, maka barulah terpaksa mengubah projek itu sendiri, iaitu maka berlakulah notice of change ataupun NOC yang disebut tadi. Cuma dalam isu ini memang pembiayaan 4 LRA ini adalah melalui geran tetapi disalurkan melalui agensi pelaksana. Kalau yang berhormat dulu pun selaku mantan menteri, kita kalau di peringkat federal mungkin diuruskan di peringkat bahagian bekalan air. Perkara itu kementerian boleh intervene ataupun masuk campur secara direct kerana itu bahagian di bawah kuasa kementerian. Dalam isu ini sebab itu lebih rumit. Kerana kerajaan negeri sepatutnya bertanggungjawab memastikan projek ini dilaksanakan mengikut projek ataupun mengikut yang telah kita persetujui bersama. Cuma dalam isu yang kedua yang berhormat bertanyakan soal empangan, yang saya mungkin boleh bantu sedikit dari segi asasnya sumber air ini melalui beberapa kaedah. Biasanya yang disebut empangan untuk bekalan air sebab empangan pun ada juga untuk kegunaan hidro. Dan juga mungkin sumber itu datang terus daripada sungai-sungai kita ataupun kaedah yang terbaru yang dipanggil TAPS tadi, kita bina pula takungan air pinggiran sungai supaya perkara itu boleh menampung ketika mana berlaku kesurutan air sungai. Kalau loji rawatan air ambil direct dengan sungai, bila sungai itu kekurangan air, TAPS itu akan menampung. Maka sebab itu untuk tujuan musim kemarau itu memang persediaan itu perlu dibuat, dipantau rapi. Cuma untuk persoalan yang lebih terperinci itu saya akan kemukakan secara bertulis. Jadi harap dapat membantu Yang Berhormat juga menerangkan keadaan sebenar di negeri Kedah. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia. Ya, walaupun cubaan daripada pemimpin PAS ini untuk mempertahankan MMB lato-lato,
yang hanya tahu mengumumkan, tidak pandai melaksanakan, katanya alasan karena naik harga dan sebagainya, tapi perkara itu adalah satu alasan sebenarnya. Kalau kita lihat apa yang berlaku di negeri Johor, waktu yang sama diberikan geran oleh kerajaan untuk menyelesaikan isu yang sama. Tetapi kenapa negeri Johor dapat melaksanakannya, menyiapkannya, dan kenapa Johor Kedah ini tidak? Ini persoalan dia. Betapa gagalnya ya MB Lato-Lato ini yang begitu famous dengan bermain karaoke sehingga subuh. Mungkin itu kesibukan beliau sehingga tidak terfikir bagaimana untuk menguruskan, melaksanakan atau menyiapkan. Sedangkan beliau ya sudah membuat janji kepada rakyat Kedah akan menyelesaikan isu air pada tahun 2023. Tahun lalu sahabat semua. Akhirnya apa yang berlaku? Janji terang bulan. Orang sahabat cakap, inilah janji terang bulan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.